Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam pertemuan, salam pencerahan, salam di alam maya. Apa khabar saudara Muqtawma, saudara Alfian, saudara Future Visions, saudara Mizi Aziz. Terima kasih Zee, sahabat malam bersama menemani saya Zee, saudara Faris Ilham, B. Hafiz, Muhammad Syabudin, Sebastian, Thomas Tan, Azra, Zakaria, saudara Faris Ilham, Kama Awang, saudara Shah Ibrahim, Harimau Berantai memberi semangat pada saya ya. Saudara Sapuan Ramlan, Mahmud Abu Bakar, Ibrahim, saudara Mat Effendi, saudara Hasnol, saudara Yusof Rafiq, Salbiah Omar, Talok. Ini Kelantan saya baru dapat tahu nama tu. Aduh, seronok nama. Ana Zack. Ini siapa lagi? Ramai. Sebab kecil-kecil ya, saudara Azma, Syabudin, saudara Kamal Zaman, saudara Kamal Awang, ya, saudara Muhammad Omar dan teman-teman yang tak sempat saya santuni satu persatu, saya mohon maaf. Akan saya santuni usai saya memberi pencerahan. Ya, saudara. Dan hari ini saya perlu memberi laporan kedudukan tentang COVID-19. Walaupun teman-teman kata tak payahlah terus masuk Gear 5, saya tak boleh. Banyak teman-teman kita kadang-kadang yang tak ada kesempatan mengetahui perkembangan berhubung dengan kedudukan COVID-19. Hari ini adalah hari Sabtu, 31 Julai yang penuh bersejarah hujung bulan Julai. Dan warga kita yang dijangkiti oleh virus corona sudah meningkat balik. Semalam 16,840. Hari ini tiba-tiba dia mendekat dan meledak saya ya kepada 17,786 orang warga kita sehari dijangkiti oleh virus corona. Jumlah keseluruhan yang terkumpul adalah sudah 1,113,272 warga kita yang dijangkiti oleh virus corona. Ini bahaya saudara, dan kematian hari ini agak tinggi saudara, iaitu sejumlah 165 orang tewas kesan daripada virus corona. Dan saya berkeyakinan tentulah juga ada saudara mara kita, saya ramai juga kawan-kawan saya yang telah pun kembali ke rahmatullah. Pagi tadi saya menerima berita sahabat seperjuangan saya dalam pergerakan pemuda, saudara Datuk Ibrahim Jendol di Melaka, dan beliau telah pun mengembuskan nafas yang terakhir. Tapi apakah punca kematian itu disebabkan oleh COVID ataupun atau sakit tua, saya pun tak tahu. Tapi bersamalah kita sedekahkan Al-Fatihah pembuka bicara kita malam ini untuk roh Allahyarham sahabat saya Datuk Ibrahim Jendol dari Melaka. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Saya sedih sebenarnya. Hari demi hari saya mengalami kehilangan teman-teman. Ada yang sakit tua, ada yang sakit-sakit biasa, ada yang serangan sakit jantung, dan yang paling menyedihkan apabila tanpa diduga mereka dicengah oleh virus corona dan tewas. Sebab itu saudara, saya berseru agar sentiasa menjaga kebersihan diri, dan kalau tiada keperluan tak payahlah keluar rumah saudara. Duduk di rumah, santunilah kasih sayang bersama keluarga, dan pastikan menjaga kebersihan. Dan kalau boleh janganlah kita menerima sebarang tetamu walaupun saudara kita tak tahu. Saudara, begitu juga tak perlulah kita nak bertandang, nak ke sana ke sini, tak ada keperluan, tak payah. Makanlah apa yang ada. Kerana kita masih lagi dalam situasi peperangan. Kita berperang dengan virus corona saudara ya. Dan hari ini di Perlis saya tengok saudara Pak Nazil meningkat. Jumlahnya agak tertinggi dalam sejak virus ini menyerang, iaitu semalam 13, hari ini 16 orang di warga Perlis yang dijangkiti oleh virus corona. Begitu juga di Kedah. Di Kedah juga ada peningkatannya. Saudara Noriza, Rahmat ya. Di Kedah semalam 1,281, hari ini 1,389. Ini di Kedah. Saya yakin mungkinlah di Sungai Petani ataupun di Alostar, yang kawasan-kawasan ada kilang ni. Keyakinan saya lah, tapi saya tak tahu. Ini tapi kalau tak, saya fikir takkanlah di kawasan Bendang tu ada virus corona, tak tahulah saya. Tetapi tengok di Kedah 1,389. Begitu juga di Pulau Pinang.
Semalam 689, hari ini 713. Dan ada sedikit kelegaan bagi negeri Perak, iaitu semalam 810, hari ini 775. Di Selangor terus mencanak saudara. Saya tinggal di Selangor. Warga Selangor yang dijangkiti oleh virus corona adalah 6,400. Semalam 6,092. Jumlah di Selangor yang dijangkiti oleh virus corona adalah 407,000 orang yang terkumpul. Begitu juga di Bola Persekutuan. Walaupun ada susut, semalam 2,114, hari ini 1,962. Kalau dicampurkan kedua-dua kawasan ini, iaitu bagi Lembah Kelang, Selangor dan Wilayah Persekutuan, jumlahnya adalah sejumlah 8,300 orang. Hari ini saja, sehari saya. Dan di Putrajaya juga ada peningkatan. Semalam 100, hari ini 116. Putrajaya ni kawasan yang bersih, yang tenang, yang baik, dihuni oleh warga yang bertugas di Jabatan Kerajaan. Bukan ada kilang pun rasanya di Putrajaya tu, tak ada. Begitu juga di Negeri Sembilan. Ada susut semalam 1,079, tapi hari ini 929. Mungkin kawasan Senawang agaknya, di kawasan Seremban. Saya tidak yakinlah berlaku di Lukut, ataupun di Kuala Pilah. Saya tidak yakin. Keyakinan saya mestilah persekitaran di tempat yang banyak kilang. Begitu juga di Melaka. Melaka naik semalam 581. Hari ini 697. Ini warga di Melaka, negeri yang kecil. Boleh dijangkiti sebegitu ramai. Jumlah mereka dijangkiti di seluruh negeri Melaka sudah 31,366 orang. Di Pahang juga, tiba-tiba selama hari ini kita tengok dua angka, 200, 100. Tiba-tiba hari ini 653. Semalam 540. Di Terengganu yang menghairankan saya. Sebab Terengganu ni dia sepatutnya tak banyak. Dulu ada double digit. Dah 2-3 hari ini daripada 437, dia turun semalam 258. Tiba-tiba hari ini melonjak 883. Ni di warga Terengganu, berhati-hati saudara. Tak tahulah virus corona ini menyerang di sana sini. Kemudian di Kelantan ada sedikit kelegaan. Semalam risau juga, semalam 656. Tapi hari ini ada sikit susut 580. Chandra Mertam Langkawi 167 hari ini. Ya Chandra, itu di Langkawi. Langkawi ni saya ingat mungkinlah dekat Bukit Malut tu lah gamaknya. Takkanlah di kawasan kampung-kampung yang ada virus corona. Tak tahulah saya. Begitu juga di Sabah. Di Sabah kedudukannya walaupun susut tetapi angka mencecah ribuan. Sebab semalam 1,066, hari ini 1,035 orang warga Sabah yang dijangkiti oleh virus corona. Cuma yang kelegaan yang kita nampak adalah di Labuan. Dah 2 hari single digit. 3 hari lepas 11, semalam 7, hari ini naik untuk 9 orang. Alhamdulillah. Tetapi di Sarawak tiba-tiba dia meningkat balik. 3 hari lepas 582, semalam dia susut 450, hari ini naik balik 485. Dan untuk bulan ini saja saudara, ini yang saya selalu buat rekod. Ini tak adalah rekod mana-mana. Sebab itu saya ingin melaporkan untuk sebulan, bulan Julai ini, jumlah warga kita yang dijangkiti oleh virus corona adalah sejumlah 361,293 orang. Tinggi saudara. Berbeza dengan bulan lalu, bulan Jun. Cuma 1,666, 918 orang. Itulah saudara laporan yang dapat saya berikan berhubung dengan kedudukan virus corona. Dan saya mengharapkan jaga kebersihan diri, jaga diri kita, jagalah keluarga kita. Hanya kita saja yang mampu menjaga. Nak kata apa ini, kalau kita nak ambil vaksin, yang mereka yang dapat vaksin pun ada juga yang jangkitinya. Jadi bukanlah bebas 100%. Jadi tidak ada jaminan. Virus corona ini dengan varian Delta lah, varian Afrika, macam-macam varian lah. Kita pun tak tahu, naik runsing saya tengok. Saudara, kita pergi ke taskrah singkat supaya kita jangan lupa kita umat Islam, kita ada Allah SWT tempat kita mengadu. Iaitu seorang hamba sangat dekat kepada Tuhannya ketika ia sedang sujud. Karena itu bila perbanyakkanlah berdoa di dalam sujud kita. Ini kata hadis riwayat Muslim. 6 kelebihan bahawa kalau kita mencintai untuk membaca Al-Quran, kata tidak akan nyanyuk sampai ke tua. Jadi kalau ada masa saudara, bacalah walaupun
selembar halaman dalam Al-Quran. Kedua, tidak payah nak risau usia tua. Walaupun tidak ada siapa nak jaga kita, Allah akan membantu untuk mencari penjaga kita. Baca Al-Quran, saudara. Ketiga, dirinya, Allah akan jaga keselamatannya di dunia, di kubur, di alam barzah dan di akhirat. Dan keempat, wajahnya akan sentiasa bercahaya dan berseri, mesra dan mudah dekat dengan masyarakat. Tambah-tambah lagi kalau wajah saudara sentiasa dicuci ataupun dibasuh dengan air wudu ataupun air sembayang. Kelima, anda tidak akan dihina dan ianya tidak akan jadi hina, kerana bila anda membaca Al-Quran, kemuliaan itu akan mencerna pada diri anda. Dan keenam, biarpun kita hidup sederhana, tapi sebenarnya kita akan kaya rezeki kita yang tidak disangka-sangka dan tidak diduga. Itulah tazkirah pendek saya untuk kita untuk pengalaman dan pengetahuan saudara. Baik, dan kita masuk sedikit mutiara kata-kata. Ini saya berterima kasih pada sahabat saya di Manjung. Dia bekas seorang guru, saudara Hibil Hasan. Dia sering menghantar kepada saya kata-kata memberi semangat berupa mutiara kata-kata. Jadi saya ambil apa yang beliau tulis itu. Dia kata hari ini, dia kata tidak ada manusia yang benar-benar bahagia atau aman bila tidak mempunyai hobi. Dan apa pun minat seseorang, sama ada untuk menanam pohon-pohon, memancing, mendaki dan juga sayang pada barang-barang antik, hal ini akan membuatkan anda sentiasa gembira apabila ditekuni. Jadi kalau kita memancing pun membuat kita gembira. Kita menanam pohon-pohon pun membuat kita gembira melihat pohon-pohon itu segar. Itu adalah kata-kata mutiara yang dikirimkan oleh sahabat saya, saudara Hibil Hasan. Terima kasih Bil. Teruskanlah mengantar dan insya-Allah saya akan menyantuni setiap kiriman saudara kalau saya lihat agak berfaedah dan berguna untuk para pelayar kita, saudara, ya. Baik. Kita masuk bab ketiga, salam impian moratorium dan kumpulan wang simpanan pekerja RM10,000. Tidak ada perkabaran daripada teman-teman walaupun hari ini hari Sabtu apakah ada yang dah dapat ke belum semalam. Sepatutnya kalau mengikut daripada kenyataan daripada Yang Berhormat Menteri Kewangan semasa di Parlimen, mulai semalam sudah ada pembayaran, tapi tak tahu. Tidak ada siapa pun mengantar pada saya, jadi saya tak boleh memberi pencerahan pada saudara jumlahnya berapa, dapatnya berapa dan apakah sudah tuntas permintaan kita. Namun saya tidak akan henti-henti menuntut bagi pihak saudara agar kumpulan wang simpanan pekerja memberikan pencarum-pencarum ruang ataupun kesempatan untuk mereka mengeluarkan simpanan mereka sejumlah RM10,000 secara one off ataupun tuntas. Hanya inilah harapan kita. Nak agak yang lain tak tahu. Tidak ada pengumuman-pengumuman yang resmi dan kita semakin hidup semakin susah. Ruang-ruang pekerjaan tak ada kerja, perniagaan pun tak ada dan sebagainya. Dan saya amat khawatir kalau negara kita berbelanja tanpa had, sebab saya melihat bahawa ada kenyataan, semua saya tak dapat baca, saya tak boleh jelaskan, bahawa kita masih terus meminjam. Dan kalau negara terus berbelanja tanpa had, saya khawatir kita akan menuju pada negara muflis. Sedangkan menurut laporan yang saya dapat, tak dapat kesahihannya bahawa kita sekarang ni antara negara yang tercorot dalam kehidupan ekonomi kita. Saudara, jadi berhati-hatilah kita berbelanja sekadar yang ada. Kalau tak ada pun, apa nak buat? Duduklah di rumah diam-diam. Tak tahu. Saya tak dapat memberi pandangan, memberi pencerahan. Apa nak buat dalam keadaan sekarang? Saya sendiri pun kadang-kadang mati akai. Kalau di Kedah tu kena masuk duduk kelab mati akai lah. Duduk menengung saya, saudara, ya. Cuma saya ingin memberi perhatian lagi. Jangan lupa saudara, kalau ada sesiapa yang menghubungi saudara menggunakan nombor telefon atas nama saya ataupun atas gambar saya, tolong delete ataupun segera berhubung dengan pihak berkuasa, pihak polis. Itu semua adalah scammer. Saya tidak pernah mengupah sesiapa pun ataupun meminta sesiapa pun untuk berjanji untuk memberi itu dan ini ataupun meminta sebarang bayaran. Apa yang saya lakukan tidak ada. Tak ada apa-apa. Hanya semata-mata atas kesedaran untuk menyantuni warga cinta damai. Jadi saudara, sebab nak buat macam mana dalam keadaan sekarang ni orang akan buat macam-macam. Berhati-hati saudara, ya. Jadi tajuk kita malam ini adalah rapuhnya titian bangsa kita. Jadi bangsa kita sekarang meniti satu titik, nampak gayanya titian bangsa kita semakin rapuh. Ini keadaannya saudara. Sebelum saya menyantuni
pencerahan saya malam ini dengan tajuk Rapuhnya Titian Bangsa, kita santun dulu curipan pantun daripada Pak Nazil, sahabat saya di Perlis. Pak Nazil, saya seriau saudara. Macam manalah di Perlis. Harap Pak Nazil dapat menjaga kesihatan sendiri, saudara dan keluarga dan cucu-cucu. Saya yakin Pak Nazil pun dah bercucu macam saya juga. Dah usia kita begini, usia emas. Kata Pak Nazil, sepatu kulit dibeli Pak Andah, pakai bergaya sesuai dirasa. Pengkhianat mengulit mimpi indah, lupa dia singkatnya masa. Jadi pengkhianat ni dia lupa bahawa setiap seorang itu ada had dan ada waktunya. Tak apalah anda nak jadi pengkhianat, anda jadi pengkhianat bangsa pun jadilah, tapi anda jangan lupa bahawa setiap waktu ada harinya. Kemudian kata Pak Nazir lagi, asyik menari di bulan terang sampai pagi, siang dah hari. Menunding jari menyalahkan orang, empat lagi pada diri sendiri. Itu kata Pak Nazir. Jadi jangan kita nak tunjing kat orang aja. Kalau kita tunjing jari itu bukan 4 Pak Nazir, 3 sebenarnya. Pak Nazir. Sebab satu tu situ, satu di atas dan 3 tu menunjing pada diri kita. Mungkin itu pandangan saya lah. Minta maaf Pak Nazir, bukan saya nak buat koreksi. Apa yang Pak Nazir tulis saya ikut. Sebab apa? Itu kita kalau karya seseorang itu jangan kita pandai-pandai merubah dan menyantuni ataupun membuat suntingan. Sebab itu saya ingin memberi peringatan lagi bagi mereka yang menyunting live saya ini dan dimasukkan dalam channel YouTube dan sebagainya. Itu semua adalah tanggungjawab anda. Saya tidak akan bertanggungjawab. Cuma saya minta kalau nak guna pun gunalah sepenuhnya. Jangan dipotong 5 minit di sana, 5 minit di sini. Tak lari daripada maksudnya. Dan kadang-kadang boleh menimbulkan fitnah, boleh menimbulkan suasana yang tidak tenang. Saya tengok begitu, saya kata, lain ni. Lepas tu bagi tajuk pula. Tak betul tu. Kalau nak dengar dari awal sampai habis. Baru dapat faham. Sebab saya punya segmen saya ni, satu persatu. Dia tidak berterusan. Tak main terjah sana, terjah sini. Sebab itu kawan-kawan dia bagi tahu, dia kata, Tok, masuk gear 5 terus. Tak boleh. Kereta pun, dia masuk gear 1, gear 2, gear 3. Supaya kita dapat mendengar pencerahan dengan jelas, dengan nyata. Ya, saudara? Baik. Hari ini saya ingin mengucapkan selamat Hari Pahlawan. Kena ada semangat, saudara. Kepada para wira-wira kita. Kepada mereka yang tewas di medan pertempuran. Kita taburkan kuntuman bunga-bunga bangsa kita. Bunga-bunga ucapan bahawa kita mendoakan semoga mereka tenang di sana. Ya, jadi semoga Allah merahmati setiap wira bangsa kita yang gugur di medan perjuangan. Kepada mereka yang masih berjuang itu, teruskan perjuangan. Ini bumi kita. Wajib dan wajar dipertahankan. Jangan sama sekali kita bertoleransi dengan mereka yang cuba untuk melakukan onar di bumi kita. Ingat saudara, bumi ini milik kita bersama. Jangan kita izinkan sebarang anasir membuat onar. Selamat Hari Pahlawan untuk setiap wira-wira santunan hatiku. Saudara ya, mungkin juga mereka dah pencen, tak apa, it's okay. Tapi jasa anda setitik peluh yang anda taburkan demi nusa dan bangsa ini akan dikenang berkurun lamanya untuk warga bangsa kita. Saya tadi saya pergi ke balai polis. Memang ada tular. Saya ingin memberi pencerahan sedikit. Penjelasan saya kenapa saya membuat laporan polis di balai polis Bukit ada Damansara sekitar jam 2-3 minit petang tadi. Saya merasa terpanggil. Pertama, saya orang UMNO, saya adalah ketua penerangan veteran UMNO wilayah Persekutuan. Jadi sebagai warga UMNO, bila saya tengok culipan saya, bila kita lihat dalam media sosial, ada warkah yang saya bacakan semalam daripada Duli Yang Maha Mulia Tuan Agong, saya terasa hati saya atas kesedaran itu, atas kasih dan sayang saya ke bawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku. Dan kita ni warga Cita Damai, saya harus membuat laporan polis. Terpulanglah pada pihak polis untuk menyiasat. Sebab dalam kehidupan kita hari ini, negara kita mengamalkan rule of law. No one is above the law. Siapa saja melakukan kesilapan perlu ditegur dan diambil tindakan. Tambah-tambah lagi apabila adanya saya nampak elemen-elemen yang seolah-olah menghina istana. Sebab itu saya harus memberi ataupun membuat laporan polis. Terpulanglah pada pihak berkuasa untuk melakukan siasatan. Sebab saya tidak boleh terima kalau orang mencabar raja saya.
Saya tidak boleh berterima kalau orang memperlekehkan gaji-gaji saya. Dan apatah lagi saya akan marah kalau ada mana-mana pihak yang cuba merendah-rendahkan martabat gaja. Sebab kena ingat saudara, kita berpayung di bawah payung mahkota tuanku. Daulat tuanku patut sentiasa menyantuni istana dan patut insaf diri. Sebagai ahli UMNO, saya nak jelaskan pada saudara, ya, warga UMNO yang mendengar saya punya cerahan ini, bahawa kita ini, parti kita ini disintuk limaukan di istana, bukan parti jalanan, bukan kita ditubuhkan di tepi belukar. Parti kita ini diwujudkan asalnya di padang kemerdekaan di Kelab Sultan Sulaiman, kemudian dibawa ke Istana Perak, kemudian dibawa ke Istana Johor di Bukit Serin. Dengan titah tuanku lah UMNO ini diwujudkan. Dan matlamat waktu itu, jangan lupa saudara, adalah untuk mempertahankan wibawa maruah raja-raja Melayu. Jadi setiap ahli UMNO kena ingat itu. Anda tidak wajar menjadi ahli UMNO kerana lupa perkara itu. Sebab itu dalam perlembagaan UMNO ditulis. Kemudian barulah kita menuntut kemerdekaan dan kita berjuang untuk rakyat. Jadi, dan jangan lupa, Duli Yang Maha Mulia Tuan Agong itu adalah ketua negara kita. Jangan siapa merasakan diri dia lebih besar daripada gaji kita. Sebab itu tadi saya dapat satu kiriman daripada sahabat saya yang dulu sama-sama bersama dengan saya dalam dunia kewartawanan, saudara Isnin Tawaf. Terima kasih, Nen. Saya, kalau mereka ni yang biasa bekerja dengan saya panggil mereka adik-adik. Saya tak payah nak panggil saya bos ke apa, tak ada, panggil saya abang. Jadi adik dengan abang begitu mesra rasanya hubungan saya dengan adik-adik saya yang menjadi wartawan. Jadi ada kirimannya, dia kata menghadam rukun negara. Ini dia kiriman saya adalah di mukadimah kepada buku yang bakal diterbitkan. Saya berdoakan agar buku tersebut segera dapat disiapkan dan beredar untuk memberi kesedaran. Kata saudara Isnin Tawaf, benarkah kita telah menjauhkan diri daripada berkongsi roh 5 prinsip rukun negara? Ketika antara kita semakin ramai keliru, waktu membawa jati diri hidup berharmonis dalam kalangan masyarakat. Jawapannya mungkin ya, dan boleh jadi juga tidak. Meskipun usia rukun negara saudara sudah 50 tahun berada di tengah-tengah denyut dan nadi masyarakat. Jangan lupa saudara, rukun negara ini telah berusia 50 tahun lamanya. Bukan satu hari dua hari, tapi mungkin mereka dah lupa. Dulu kat sekolah itu tiap-tiap pagi anak-anak sekolah dia sentiasa ditanamkan kecintaan tentang rukun negara. Tapi sekarang ni tak tahulah masa ada mereka menghayati atau tidak. Kemudian kata saudara Isnin lagi, antara tahun-tahun 1970 hingga 2020, seusia itu ianya seperti orang tua yang tidak lagi ramai mempedulikan tentang rukun negara. Jadi usia dah 50 tahun. Orang dah tak pedulikan lagi keberadaannya, kecuali sebilangan daripada mereka yang mengambil cakna, yang membaca, menghafal, mentafsir, malah menjadikan sebahagian daripada tunggak harmoni muhibah hidup bermasyarakat. Mereka itu benar-benar hadam bahawa prinsip dan mendasari itu adalah sifir bagaimana kepelbagaian kaum ini mampu hidup bersama membangunkan negara kita tanpa membiarkan akar prasangka sesama sendiri. Kita menyantuni kehidupan harmonis berbilang kaum. Memang saudara tidak berkesempatan, kalau saudara yang berkesempatan tu boleh mengesahkan. Saya berpeluang melihat melawat beberapa negara di seluruh dunia. Inilah satu-satunya negara yang amat pelik. Pertama, kita boleh minum teh tarik dululah sebelum PKP ni. Pukul 2 pagi ke 3 pagi kita boleh minum, kita boleh makan, kita boleh menyantum sama. Tak ada di dunia lain. Dan inilah buminya, negaranya di mana kita hidup pelbagai kaum dalam harmonis. Kalau di Arab, mereka berperang sama Arab. Tak ada bangsa lain. Kalau di Eropah, mereka sesama mereka warga Inggeris, orang kulit putih berperang sama mereka. Macam di Serbia dengan di Bosnia. Tapi di Malaysia ni, kita pelbagai kaum boleh hidup harmonis. Hari Raya Cina, kita merayakan Cap Gomeh ke, Raya Tahun Baru Cina. Di Bali, kita sama-sama merayakan makan kambing, kari kambing. Sekarang tak adalah cara mungkin PKP ni. Sama-sama tertarik, ada tose dan dapat meruku. Kalau hari raya, sama-sama warga keturunan Cina, keturunan Iban, keturunan Dayak, sama-sama makan lemang, makan rendang. Warga India pun sama-sama
Cuma India tak makan lembu. Kita ni, tapi warga keturunan Cina dia makan lembu, rendang, suka mereka. Dan kita menyantuni begitu juga di Sabah, Sarawak, hari gawai, ada tapainya, melelong lah kalau minum air tapai ni lebih. Tapi harmonisnya kehidupan kita. Kita sama ada di Semenanjung, di Sabah dan di Sarawak. Tetapi semua ini berpaksi puncanya apabila kita memegang kepada rukun negara. Jadi mereka yang terdiri daripada penulis mampan dan mau berusaha membaca rukun negara daripada pelbagai sudut pentafsiran masing-masing. Jadi kumpulan karya ini, kata adik saya, dia tuliskan sebuah buku terbitkan Sempena Rukun Negara 50 tahun, menyantuni banyak. Jadi kalau siap nanti saudara Isnin, jangan lupa berikan kepada saya untuk memberi pencerahan supaya semua warga kita dapat melihat apa maksud saudara tentang rukun negara. Selamat berkarya, saudara. Baik, saudara. Hari ini juga saya Seriau. Selain saya buat laporan polis tadi, saya agak takut sebenarnya. Bukan apa, kerana saya melihat begitu ramainya warga yang mula, terutama kalangan anak-anak muda kita. Mereka sudah pun mula mewujudkan unjuk rasa di sekitar kawasan Dataran Merdeka, di Masjid Jamek. Saya berdoa pada Allah SWT, janganlah berlaku sesuatu malapetaka. Alhamdulillah, saya mengucapkan syabas kepada pihak pasukan polis yang dapat mengawal keadaan dengan begitu baik. Sebab saya katakan bahawa suasananya hari ini adalah seperti diibaratkan satu tong minyak petrol yang menanti split off light. Kalau ada spark, spark saja ini api tu, maka terbakar negara kita. Sebab bukan kerana orang suka bergaduh, tidak, tapi orang dalam keadaan susah. Jadi keadaan-keadaan begini. Jadi alhamdulillah pihak pasukan polis kita telah melaksanakan tugas dengan tanggungjawab dengan baik, disantuni mereka, walaupun memanglah bercanggah dengan SOP dan sebagainya, tapi ada dia punya wibawa pihak polis ini bertolak ansur. Kemudian nak siasat kemudian lah, pergilah ke rumah ambil seorang-seorang, kamu dulu buat salah begitu, daripada waktu itu melakukan konfrontasi antara demonstran dan pihak berkuasa. Alhamdulillah hari ini, walaupun saya tengok ramai, orang kata 100, saya kata 200, saya kata ini ribuan. Dan alhamdulillah tidak berlaku di seluruh negara. Dia cuma berlaku di Kuala Lumpur. Tetapi pimpinan negara harus berhati-hati. Ini adalah signifikan. Ini adalah cetusan awal. Sebab itu saya mendengar tadi kenyataan daripada Timbalan Perdana Menteri melalui media massa, dalam TV, beliau mengingatkan bahawa dia kata kerajaan mendengar setiap keluhan rakyat, jadi tak perlu ada demonstrasi. Saya katakan benar, tetapi dalam keadaan hari ini kadang-kadang rakyat merasakan dah tak, seolah-olah pimpinan seolah-olah tidak menyantuni. Itu masalahnya. Jadi dengar saja pun tak ada tindakan. Satu hal juga Yang Muhammad, Datuk Seri Timbalan Perdana Menteri, sahabat saya, bukan orang lain. Saya harus menegur. Benar Yang Muhammad mendengar, tapi yang rakyat perlukan adalah disantuni setiap masalah yang dilontarkan dalam media sosial. Betul Yang Muhammad mengatakan tadi bahawa Yang Muhammad sentiasa melihat apa yang ada dalam media sosial, sama ada dalam Facebook, dalam Instagram dan sebagainya. Benar. Tetapi Yang Muhammad, rakyat minta supaya ada tindakan susulan. Sebab hari ini rakyat hidup tersimpit teruk sangat. Jadi saudara Rizal Win-Win tangkap penganjurnya tu, yang membawa COVID-19. Dan mereka yang bertanggungjawab, yang menjadi penganjur, perlu disiasat apa tujuan dan sebagainya. Saya bukan bersetuju. Saya tak setuju sebab 2-3 malam dulu pun saya dah bercakap, berhati-hati, adanya kumpulan baju hitam apa semua. Kadang-kadang ini kita tak mahu negara kita berlalu kekecewaan. Sekarang ni susah, rakyat tengah susah. Cuma kita bernasib baik kali ini demonstran itu kerana adanya orang Seriau takut untuk pergi adanya COVID, dan yang kedua ekonomi yang tak begitu ada lagi. Itulah nasib baiknya, dan pihak polis pula menyantuni para demonstran itu dengan baik. Kalaulah suasananya duit ada sikit, lepas tu tak ada COVID, saya rasa mungkin berjuta pula di dataran mereka tu. Tapi alhamdulillah, bagaimanapun tahniah pasukan polis dan para demonstran. Saya ucap terima kasih anda tidak melakukan provokasi yang teruk-teruk. Memanglah anda boleh lontarkan perasaan, tapi ingat, negara ini terdiri daripada rakyat, warga cinta damai. Kita mahukan kedamaian, kita mahu keselesaan hidup.
Dan sekarang ni kita harus memikirkan apa yang harus kita lakukan untuk masa depan selepas COVID ini. Jadi saya amat bimbang perkara ini berterusan nanti, ini membawa musibah. Dan bila dulu Yang Mulia Tuan Agong telah pun mempromosikan suasana darurat di Sarawak bermula daripada 2 Ogos hingga 2 Februari. Jadi warga Sarawak, anda sudah pun pada 2 bulan nanti berada dalam suasana darurat, emergency. Mungkinlah kerana itu kesan daripada pandemik ini dan tidak ada keperluan untuk membuat pilihan raya negeri. Jadi duduk di rumah. Jangan kita menentang segala keputusan yang dianjurkan oleh pimpinan negara. Mesti ada sebabnya. Yang saya mengharapkan agar warga Sarawak bertenang. Tak lama pun, daripada 2 bulan Ogos hingga 2 Februari. Lebih kurang 5-6 bulan saja. Ini di Semenanjung ni dah dekat setahun dah terkurung di rumah sendiri saudara ya. Cuma yang hari ini tak seronoknya lah, pimpinan daripada MCA, MIC dalam keadaan kelang kabut begini, kononnya saya tak tahu, saya tak dapat penjelasan, tapi apa yang tular dalam media sosial, MCA, MIC menyokong pimpinan Tan Sri Muhyiddin. Carry on lah. Sedangkan pimpinan UMNO Barisan Nasional dah buat keputusan, kita tidak mau menyokong, kita menarik sokongan. Anda nak sokong, teruslah. Jadi saya nampak ini adalah bibit-bibit perpecahan dalam Barisan Nasional. Sebab itu saya dah bercakap 5-6 bulan dulu, kemungkinan besar itu akan terjadi. Andainya ada pilihan raya umum akan datang, maka UMNO harus bertanding atas sikit UMNO sendiri. Cuma berhati-hati pimpinan di tingkat 38. Jangan sampai parti yang diwujudkan, yang disintuk limaukan di istana itu diharamkan. Mereka musuh-musuh UMNO mencari jalan untuk mengharamkan UMNO. Jangan sampai kita berlaku. Tetapi bagi saya, kalau itu berlaku, mereka sudah tolak kita ke dinding. Apa yang kita nak buat? Melainkan kita terpaksa mewujudkan jajaran baru politik lah. Itu keadaan. Dan bagi saya, kalau MCA, MIC ni pun, orang kata bukanlah saya nak cakap besar, bukan kita nak mengundang masalah. Kita tak apalah, kalau kau nak keluarlah. Apa ada masalah? Sebab selama hari ni pun UMNO bagaikan memikul biawak hidup. Kita kawasan-kawasan ni kita bagi mereka bertanding di kawasan kita, tapi bila mereka dah menang, tiba-tiba mereka mencubit pula kita. Macam seolah kadang-kadang kita merasakan seolah-olah tidak ada berterima kasih. Saya bagi contohnya baru ni pilihan raya di Tanjung Piai. Begitu warga kita bertungkus lumus, akhirnya menang Vijay Singh. Tapi tiba-tiba sekarang ni mereka mengatakan mereka memihak untuk menyokong sebelah sana. Carry on lah, tak ada masalah. Ini lebih memudahkan. Jadi saya harap saudara Datuk Jeffrey Din, Ketua UMNO bahagian Tanjung Piai, bersiap sedialah saudara. Dan kali ini kita harus kemukakan calon-calon. Cuma berkali-kali saya memperingatkan pimpinan, Datuk Seri Presiden, Datuk Zaid Hamidi, cukup-cukuplah kita berlapang dada. Cukup-cukuplah kita berbudi. Kita hanya berbudi kepada mereka yang tahu untuk berbahasa. Bagi mereka yang tidak tahu mengenang budi kita, selamat jalan. Tak apalah. Jadi saya nak bagi tahu terus terang, kalau tanpa UMNO dan Barisan Nasional, MCA dengan MIC ni bungkus. Cuma kita tak maulah suasana itu berlaku. Bungkus, tak ada tempat pun. Tapi nak tunjuk lawa, nak tunjuk hebat, bahawa mereka konon-konon mempunyai pemikirannya. Sebab untuk pilihan raya atau untuk kawasan politik, satu kawasan pilihan raya, saya lihat bahawa jajaran MCA, gerakan, dah tak ada tempat lah bagi pengundi-pengundi ataupun penyokong-penyokong daripada kaum keturunan Cina. Ini saya cakap terus terang. Tapi kalau mereka merasakan mereka hebat, teruskan, tak ada masalah. Begitu juga dengan warga keturunan India. Dulu waktu UMNO Barisan Nasional mewujudkan perikatan, dulu zaman Tengku Abdul Rahman, zaman Tun Razak, kita menyantuni mereka dengan begitu baik. Kita tidak pernah curang dalam persahabatan. Tetapi mereka kadang-kadang merasakan itu adalah hak mereka untuk menuntut itu dan ini. Kalau gitu keadaannya, silakan. Tak ada masalah pada kita. Saya bukan nak mencurah api, saya bukan nak mencurahkan minyak di atas semarak api kebencian. Tapi kalau itu yang kenyataan mereka, tak apalah, teruskanlah, saya tak ada masalah. Sebab itu semalam Yang Berhormat Mulia Tengku Razali Hamzah telah pun membuatkan sidang live-nya,
saya dapat culipan sedikit. Antaranya apa yang dilontarkan oleh Yang Berhormat Mulia Tengku Razili Hamzah. Dia cakap terus terang. Dia menganggap bahawa kabinet pimpinan negara hari ini melakukan pembohongan. Dan ini tidak boleh dimaafkan. Orang lama dah bercakap. Sebab itu dia awal-awal lagi dia tak bersama bersekongkol dengan pimpinan Perikatan Nasional. Dan akhirnya di Parlimen pun dia mengisyaratkan dirinya bebas, tidak lagi berada dalam Perikatan Nasional. Jadi kata Yang Berhormat Tengku Razili Hamzah, dia kata dia mengharapkan agar sidang khas Parlimen perlu dilanjutkan, bukan ditangguhkan. Kerana semua ahli Parlimen perlu membahas dan merungkaikan segala permasalahan di Dewan Rakyat. Saudara, jadi menurut Yang Berhormat Tengku Razili, dia kata perlanjutan sidang Parlimen itu juga selaras dengan titah Yang di-Pertuan Agong Kata Tengku Razili, dia kata ini adalah dengan selaras dengan titah Yang di-Pertuan Agong melalui kenyataan resmi baginda yang bertegas mahu ordinan darurat perlu dibentang dan dibahas di Parlimen. Jadi Tuanku Agong telah memberi pandangan supaya kita ahli-ahli Parlimen katanya berbincang hal ini berhubung dengan proklamasi darurat dan ordinan darurat sebaik mungkin dan perlu menentukan sama ada ia boleh diluluskan ataupun membatalkannya. Jadi sebab itulah dalam antara kenyataannya semalam dia kata beliau berpendapat bahawa bukan kuasa kabinet untuk membatalkan perisytiharan darurat. Malahan apa yang dilakukan oleh kerajaan itu dianggap sebagai pembohongan yang tidak boleh dimaafkan. Beliau lama sebagai ahli politik. Beliau jadi ahli Parlimen di Ogor Musang paling lama di kalangan ahli Parlimen, saudara. Jadi katanya orang yang berhak membatalkan ordinan tersebut adalah Agong dan dibuat semasa Parlimen tidak bersidang. Jadi lagi satu katanya, saya rasa bukan setakat itu saja, dia kata. Bukan saja pembohongan yang tak boleh dimaafkan, tetapi juga melakukan contempt, itu penghinaan yang sudah pun dilakukan oleh pihak kerajaan. Jadi sebenar-benarnya kita mengharapkan agar Parlimen itu bersidang untuk menyantuni tentang masalah negara kita, saya. Jadi saya yakin Yang Berhormat Mulia Tengku Razili dia bertambah marah kerana Parlimen tidak membicarakan hal-hal ekonomi rakyat, hal-hal kehidupan rakyat. Beliau ingin mengutarakan, tapi sampai sudah tak diberi kesempatan untuk berucap ataupun untuk melahirkan pandangan. Bertambah marahlah dia lagi. Dia bukan makna dia nak melarikan diri, nak berdiam diri, tidak. Dia mau, dia minta, tapi kalau speaker tak bagi dia peluang untuk bercakap, dia nak cakap apa? Sebab dia ikut. Sebab itu saya lihat ramai ahli-ahli UMNO tidak berkesempatan untuk berucap kerana atur cara perbahasan di Parlimen. Satu ahli Parlimen itu diizinkan hanya 5 minit nak bercakap apa. Dan tadi pun lagi saya bercakap dengan seorang ahli Parlimen. Dia telefon saya, dia kata, "Tok, macam mana ni kalau ini Parlimen ini tidak diteruskan pada hari Isnin?" Saya kata, "Nak buat macam mana, mereka berkuasa." Jadi Yang Berhormat okey lah tu. Yang Berhormat tak ada masalah. Yang Berhormat ada allowance. Dia kata bukan soal allowance yang dituntut, dia kata, tapi masalah rakyat perlu diutarakan. Sampainya hati mereka membiarkan Parlimen terbiar begitu dan permasalahan rakyat tidak dibincangkan. Sebab saya kata dia, habis dah buat bincang Parlimen pun masih lagi duk bergaduh, bertekak. Dia kata bukan soal bertekak, mereka memulakan katanya. Terpulang pada Yang Berhormat. Saya kata saya bukan ahli Parlimen, tapi beliau merasa kecewa. Jadi apabila Parlimen itu tidak lagi dapat kesempatan lagi untuk membicarakan soal rakyat. Rakyat menanti dengan penuh harapan. Macam saya katakan semalam, 2 malam, 3 malam dulu, bahawa rakyat menanti dengan penuh pengharapan agar pintu Parlimen itu dapat dibuka supaya dapat dibincangkan, dapat dicari upaya bagaimana nak menangani masalah rakyat. Tapi dari awal persidangan pun saya naik jelek dan juga saya sampai ke peringkat menyampah apabila melihat ada Parlimen terjerit, terpekik, terlolong macam badut sarkis. Bukan itu caranya. Ya, jadi masalah rakyat tidak dapat disantuni. Dan apabila saya tak tahulah sejauh mana kebenarannya Parlimen ini bersidang atau tidak pada hari Isnin, sebab saya nampak ada kiriman dalam Facebook, dalam media sosial mengatakan Parlimen tidak jadi bersidang atas alasan kerana dikhawatiri COVID-19.
Lepas itu dalam setengah jam kemudian kata pula ini palsu dan sebagainya. Kerana surat perisytiharan tersebut ditandatangani oleh Setiausaha Dewan Rakyat dan katanya salinan kepada timbalan speaker, bukan kepada speaker. Jadi timbul persoalannya, di mana speaker sekarang? Di mana pula speaker nombor 1? Tiba-tiba ada speaker nombor 2 saja. Jadi kalau parlimen tak bersidang, macam mana masalah rakyat nak diteruskan? Ini memang saya tahu pimpinan sekarang ni takut kalau ada berlaku pengundian, jadi keabsahan mereka, legitimi mereka sebagai pimpinan akan tercabar. Jadi bagi saya, sebagai satu orang yang punya dignity, yang punya harga diri, hadapi realiti hidup. Kalau anda tiada sokongan, tak adalah nak buat macam mana. Kalau rasa nakkan sangat membuktikan kepada warga bahawa parti anda, bahawa pimpinan anda diterima oleh rakyat, panggil pilihan raya umum. That is the best. Bukan kita tak boleh buat. Bagi tahu pada rakyat, okey, kerana sekarang ni saya ingin mengumumkan dalam tempoh 60 hari dari sekarang bahawa kita akan mengadakan pilihan raya umum. At least rakyat pun boleh lega sedikit. Ini tidak. Now, masalah saya lihat, kalau parlimen tidak bersidang, masalah rakyat macam mana? Kita dah terbuang seminggu. Peluang keemasan untuk membincangkan masalah rakyat tidak berlaku. Pada hari Khamis tu, saya mendengar, saya hayati perancangan-perancangan pihak kerajaan. Saya kata bagus, bukan tak bagus apa yang dilontarkan oleh Yang Berhormat Mulia Tengku Zafrul. Soalnya bila pelan pemulihan dan sebagainya yang disebut ataupun diungkapkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri, saya tengok perkara lama je, tak ada lain pun, bantuan itu, bantuan ini, hanya seolah baca skrip. Tetapi apa yang cuba dilontarkan, apa cuba dilaksanakan dari pihak Kementerian Kewangan, ada butiran-butiran yang baik untuk rakyat, tapi tak kesampaian. Dah berbalah pula soal tentang surat daripada Istana Negara. Akhirnya tergendala. Dalam keadaan begitu, kehidupan rakyat macam mana? Kita sekarang ni masih lagi, saudara jangan lupa, kita hidup sekarang ni bertambah susah ni. Kita tak tahu jangka masa bila lagi, bila PKP nak dihapuskan. Kita masih terkurung di rumah sendiri. Yang selalu saya katakan, kita terpenjara di rumah sendiri, tak dapat ada peluang untuk mencari kehidupan. Tadi saya berbual dengan satu orang, dia meniaga kedai makan. Dia kata selama setahun dah, dia kata saya kena bayar sewa kedai. Bukan murah, dia kata dia ada 2 pintu di Petaling Jaya. Sewanya sejumlah 5,000 satu pintu. 2 pintu 10,000. Tuan punya bangunan minta tuntutan. Tak bayar, nanti barang-barang dah beli, peralatan-peralatan nak letak di mana, dan dia kena bayar cari duit juga. Dan sedangkan perniagaan tak ada, pekerja dia lebih kurang 5-6 orang, at least kurang-kurangnya dia kena harga 12,000. Dan takkan dia kata nak biarkan mereka semua mati kelaparan. Jadi dia terpaksa menyediakan sekurang-kurangnya antara 15 ke 20,000 sebulan. Dah setahun, dah berapa ratus ribu dia habis. Tak tahu lagi apakah masa depan ada ruangnya. Jadi dia kata semua pemilik-pemilik ataupun pengusaha-pengusaha kedai makan menghadapi masalah yang sebegini. Sewa kena bayar, peralatan tak boleh diusik, perniagaan tak dapat berjalan. Jadi mereka hidup dalam keadaan tak tahu ke mana. Saudara Optalog, baling mana baling? Tu pun satu. Sekejap lagi saudara. Sabar lu. Jadi bagi saya melihat bahawa keadaan semakin susah. Warga sekarang ni semakin tertekan. Kita terus mengelonsor. Jadi saudara Mat Sepana tanya, adakah sinar di hujung terowong? Kalau ini keadaannya, saya tak nampak sinar mana. Apakah ada sinar? Sebab itu saya kata, titian bangsa kita semakin rapuh. Kita akan tergelonsor, jatuh ke lembah yang lebih teruk lagi. Pengusaha kedai, itu kedai makan. Dan ada pekerja 5-6 orang. Bagaimana juga kedai-kedai yang lain. Itu yang apabila saya dengar kenyataan daripada Tengku Zafrul, saya nampak ada ruang-ruangnya. Tapi mana keputusan? Tidak ada keputusan, tidak ada jawapan, dan tentulah Kementerian Kewangan tak boleh meneruskan apa yang dicadangkan. Sebab itu saya katakan tidak ada alasan kenapa parlimen mesti ditutup pada hari Isnin. Teruskanlah, nak berbalah pun berbalah lah. Dan saya hairan juga, kenapa dijadikan alasan COVID. Rakyat pun naik muak dengan perkataan COVID, sebab mereka pun terkurung di rumah. Lepas itu alasan parlimen tak boleh bersidang.
Kita nakkan supaya kehidupan rakyat disantun. Pimpinan, you must understand. Memanglah anda berada di anjung kuasa Sri Perdana. Tu anda ada bulanan, tak ada masalah. Tiap-tiap bulan tekan je ini kad dekat dinding tu keluar duit ribu-ribu. Rakyat ni nak cari sekupang pun tak ada sekarang ni. Dan apakah hanya dengan memberi bakul makanan cukup? Ucapan di parlimen baru ni, kerajaan menyediakan 300,000 untuk ini penyediaan bakul makanan diberi kepada semua setiap wakil rakyat. Mana cukup? Jadi okey, sekarang ni apa nak jadi? Bakulan makanan ada di rumah. Okey, alhamdulillah beras ada di rumah, tepung ada di rumah, minyak ada di rumah. And then yang lain, hidup perlu diteruskan. Dan sebut selalu lihat 2 hari lepas orang bunuh diri, gantung sana, gantung sini. Sampai bila rakyat kita nak diizinkan? Mereka hilang keyakinan untuk terus hidup. Akhirnya terpaksa mengambil tindakan bunuh diri. Artinya tidak ada lagi sinar di hujung terowong. Saya meletakkan kesalahannya pada pimpinan. Kerana anda melihat apakah anda suka, anda bergembira, anda berpesta di dalam kolam rintihan air mata rakyat. Apakah anda rasa seronok, selesa, nyenyak tidur, sedangkan rakyat diulit mimpi ngeri, tak tahu apa nak jadi besok hari. This is the big problem yang anda tidak mau menyantuni. Bukan saya kalau betul saya tahu kalau dibawa ini parlimen nanti ada pembalahan, ordinan itu, ordinan ini. Teruskanlah biar sampai malam pun. Kalau ada pengundian, undilah. Kalau kalah, terima kekalahan. Kalau anda tidak ada keabsahan, you don't have the legitimacy, terima hakikat. Jangan benda yang tak sah nak disahkan. Terima hakikat. Kalau anda tak ada sokongan, tak adalah. Sebab itu saya katakan berkali-kali, kalau dibuat usul undi di parlimen pun, semua tak ada cukup nombor. Jangan bagi alasan. Tetapi kita perlukan parlimen bersidang supaya perbelanjaan negara dapat diuruskan dengan baik. Jangan lupa, anda okeylah menteri, tetapi kena ingat, tiap-tiap kementerian itu ada dia punya KSU, ada dia punya ketua setiausaha, ada dia punya ketua pengarah. Mereka ini boleh melaksanakan tugas, tak ada masalah without you all. Apa yang takut sangat? Menteri tak ada pun, tapi sudah ada dia punya ketetapan yang telah pun dia ambil melalui parlimen. Okey, apa ada masalah? Kalau parlimen meluluskan untuk Kementerian Kebajikan Masyarakat ada peruntukan begini, terpulang pada ketua pengarah, kita pulang pada ketua setiausaha, kewangan untuk bantuan rakyat apa semua, adanya bantuan prihatin, bantuan itu, bantuan ini, dah diluluskan oleh parlimen, dapat dilaksanakan. Tapi kalau tidak, tergendala sekarang ni, neither there, neither here. Tak tahu di sana, tak tahu di sini. Sekarang ni, kita sendiri, saya sendiri, kalau saudara bertanya dengan saya sendiri tak tahu. Siapa ni? Saudara bengkel murah, dapur penuh. Masa bila dapur penuh? Jadi ini mereka membuat andaian. Kita tak boleh hidup dengan andaian. Ini soal kehidupan rakyat. Ini soal untuk meneruskan kehidupan. Jangan dijadikan rakyat ini sebagai bidak-bidak di papan catur. Soal anda dengan kuasa, perebutan kuasa, itu masalah lain. Kena ingat, parlimen ini adalah tempat membuat segala keputusan untuk dilaksanakan oleh kerajaan. Kerajaan berterusan. Tak kisah sama ada kerajaan itu pimpinannya datang daripada Perikatan Nasional, datang daripada UMNO, datang daripada Keadilan, datang daripada PAS, datang daripada DAP. Tak ada masalah. Tetapi kerajaan tetap kerajaan Malaysia. Ketuanya adalah Duli Yang Mahmudiyah Pertuan Agong. Kita ada jenteranya, kita ada aparatusnya, siap lengkap. Ada ketua setiausaha negara, ada ketua setiausaha di tiap-tiap kementerian, ada ketua pengarah, dan check and balance kita ada SPRM. Kita ada pasukan polis, kita ada tentera. Boleh dilaksanakan, tak ada masalah. Cuma yang sekarang ni yang takut anda yang bergelar menteri. You're worried that you're losing the power. Anda nakkan kuasa. Tapi bila ada kuasa, anda tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebaik mungkin. Mengakibatkan rakyat benci. Kalau berani, buat pilihan raya. Umumkan. 6 bulan lagi ke, 3 bulan lagi ke, 60 hari ke, 90 hari lagi, kita akan adakan pilihan raya. Tetapi, show must go on. Sekarang ni, rakyat tengah fikir ni. Macam mana? Bila PKP ni nak selesai ni? Perintah darurat ni sambung ke tidak? Satu. Kedua, berapa lama
Perintah kawalan pergerakan. Berapa lama? Siapa nak buat keputusan? Ketiga, bila masalah kami nak bebas? Dah tak larat dah duduk di rumah. Dah runsing dah isi-isi di rumah tu kena ganggu dengan suaminya. Dah runsing dah. Tengok muka itu naik meluat lah dia kata. Tak ada lain orang lelaki ni dia duduk tengok mengek macam budak-budak. Tak, itu mungkin lah yang berlaku. Nah, ini keadaannya saudara. Jadi kenapa dia wujudkan suasana begitu? Betul dalam keadaan sekarang ni anak-anak dapat bermanja dengan bapaknya. Selama ini bapak dia keluar bekerja. Tetapi mereka juga diburu kerisauan. Bahawa tengok poket bapanya semakin susut. Keperluan diperlukan. Betul makanan ada tapi ikan mana? Daging mana? Keperluan-keperluan basah mana? Yang lain-lain. Segala sayur mayur. Ini untuk di sekitar yang tinggal di kawasan bandar. Di kampung bolehlah buka tingkap kat belakang tu tengok pucuk paku. Takkan hari-hari nak makan pucuk paku. Takkan hari-hari nak makan pucuk ubi. Kita dah biasa hidup. Negara kita makmur. Kita bahasa hidup mewah. Tiba-tiba sekarang ni kita terperangkap, terpenjara di rumah sendiri, tak dapat mencari kehidupan. Makcik-makcik, Limah, Makcik Kiyah, Kak Mawar ke siapa saja yang selama ini berniaga, dah tak boleh nak berniaga. Sebab apa? Kalau buka gerai pun siapa nak beli? Dah tak mampu. Kak Mawar ni 9. Apa kau? Tak dengar cerita ni, Kak Mawar. Lama tak dengar ni. Celotihlah sikit. Kau balon lah siapa-siapa yang patut. 9 ni dah banyak dah ni, dia tinggi dah. Saya bergurau sikit saya ya. Bukan apa, saya kadang-kadang ajak bergurau ni untuk melegakan pemikiran kita. Masalah sekarang ni, setiap isi rumah diburu ketakutan, diburu mimpi ngeri. Sebab itu kita minta supaya Parlimen segera bersidang. Parlimen adalah untuk membuat segala ketetapan. Sebab itu hari ini, kalau saya tak tahulah, kononnya bahawa 3 parti politik, iaitu Parti Pembangkang daripada Pakatan Harapan, terdiri daripada Parti Keadilan, terdiri daripada Parti Amanah, Parti DAP, mereka buat ketetapan bahawa mereka membantah keputusan untuk menangguhkan sidang Parlimen. Yang Berhormat Mulia Tengku Razili Hamzah juga menyatakan sepatutnya dipanjangkan. Dan saya tengok juga ada kiriman konon-kononnya ketua-ketua penerangan parti-parti di bawah Perikatan Nasional menyokong sokongan kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin. Carry on, tak ada masalah, tapi ketua penerangan UMNO tidak ada di situ. Jadi artinya UMNO ni solo. Bagi saya, kadang-kadang saya melihat pula, ini persoalan saudara ya, ini cakap terang-terang. Saya dapat handset dari Parlimen. Parlimen bersidang pun bukan semua hadir. Cuba saya lihat ya, pada 4 hari Parlimen bersidang berturut-turut, okey, pada persidangan Parlimen berturut-turut, seramai 9 orang ahli Parlimen tak datang saya. 4 hari. Mereka tak datang, Zuraidah, Rizal Marikan, Datuk Kamarudin Jaafar, ahli Parlimen Bandar Tun Razak, Syed Abu Hussein, ahli Parlimen daripada Bukit Gantang. Of course, Presiden UMNO, Datuk Zaid Hamidi. Kemudian Presiden PAS, Pak Lebai, Tuan Guru Haji Adi Awang. Kemudian dari Bintulu, Datuk Seri Tiong King Sing. Kemudian daripada Baling, Datuk Aziz Rahim. Dan Yang Berhormat Datuk Masir Kujat Sri Aman. 9 orang tak datang 4 hari berturut-turut sepanjang persidangan Parlimen kali ini. Jadi apa nak takutnya? Bukan semuanya akan datang. Yang pentingnya pasti ada perbahasan. Ini perincian saja. Tidak hadir pada 26 hari bulan, berapa orang? Yang tak hadir pada 26 hari bulan. 26 hari bulan yang tak hadir 14 orang. Iaitu Zuraidah, Rizal, Datuk Kamarudin Jaafar, Datuk Mansur yang disahkan ada COVID, Datuk Aaron Ago Dagang, Kenawit, Syed Abu Hussein, Datuk Zaid Hamidi, Datuk Haji Adi Awang, Tiong, Panglima, Datuk Seri Panglima Aziz Rahim, saudara Datuk Masih Kujat, Datuk Seri Utama Mukris, Dr. Mahathir, Dr. Hassan Bahrom daripada Tampin, Tuan Chow Kun Yew daripada Tanjung. Itu pada tanggal 14 hari bulan. Selama 14 orang yang tak hadir pada hari pertama persidangan. Hari kedua persidangan seramai 19 orang. Termasuklah Tuan Haji Ahmad Hassan daripada Papar. Kemudian saudara Dr. Hatta Ramli, ahli Parlimen dari Lumut. Apa ni? Daripada Parti Keadilan, daripada Parti Amanah. Tuan Hassan Abdul Karim daripada Pasir Gudang, Tuan Chow Kon Yao daripada Tanjung, dan Dr. Michael Teo Yu Keng daripada Miri. Itu hari kedua saya. Hari ketiga, tanggal 24 hari bulan, 20 orang tak datang.
Sebagaimana saya sebutkan tadi tu. Kemudian hari yang keempat tidak hadir pada 29 Julai, berapa ramai? 26 orang. Artinya bukan semua ahli parlimen datang pun. Itu yang saya marah. Sepatutnya parlimen bersidang, mereka yang nak sangat jadi ahli parlimen, kena hadirlah. Kenapa tak hadir? Kalau mereka hadir, mungkin dapat ditenangkan keadaan. So, Saudara Rohani Jaafar, Datuk haus tu, jom minum kopi. Memanglah saya ada kopi Taram Shah. Terima kasih Saudara Taram Shah daripada Muar Johor. Dan tak henti-henti dia kesian kat saya, dia hantar pada saya kopi untuk minuman sambil memberi pencerahan. Nah, itu keadaan saudara di parlimen. Sebab itu sekarang ni saya bersetuju dengan pandangan daripada Datuk Seri Muhammad Haji Khalid Nordin. Bila dia mengatakan sekarang ni Malaysia, negara kita ini sedang berada dalam suatu suasana, kita sedang pun berada dalam krisis perlembagaan. Ini paling bahaya. Bila krisis perlembagaan, parlimen tidak berfungsi dan kementerian-kementerian jam, tak boleh buat keputusan. Mereka nak keluarkan belanja pun tak boleh sebab bajet tak diluluskan. Walaupun ada lulus bajet, tapi parlimen tak luluskan. Ini keadaan saudara. Jadi wakil rakyat UMNO hari ini cuma punya satu pilihan lah, iaitu kita lain tidak, kita adalah mendukung titah Seri Paduka Pertuan Agong dengan sepenuh jiwa dan raga. Itu kata Datuk Seri Khalid Nordin. Dan UMNO tidak akan dan tidak wajar terheret dalam konflik ini. Iltizam UMNO sedari awal penubuhannya, sebagaimana saya katakan, adalah antara lain mempertahankan institusi raja. Jadi kalau mereka cuba mengheret dalam krisis perlembagaan, mempertikaikan kuasa raja, maka UMNO wajar sewajibnya bangun menentang. Jadi dalam keadaan begini, UMNO mesti menyelamatkan Malaysia dengan mengusahakan penubuhan kerajaan interim dengan hanya 3 mandat saja. Jadi dalam keadaan sekarang ni dah susah sangat, itu kita minta lah supaya Duli Yang Maulid Pertuan Agong segeralah mewujudkan satu kerajaan interim, kerajaan sementara. Sementara kita nak tunggu lega COVID ni, buat pilihan raya. Ini penyelesaian terbaik. Tak usah lagi lah dalam keadaan sekarang ni, parlimen tak boleh bersidang, hidup rakyat tak dapat disantuni. Dan saya amat ini sedih bila mendengar ada masih satu yang di mana warga kita mengambil keputusan bunuh diri. Dan saya cakap terus terang saudara, saya melihat apa yang dinyatakan dalam perbincangan yang cuba dilontarkan oleh Yang Berhormat Mulia Senator Tengku Zafrul. Kutipan yang saya dapat, banyak perkara yang cuba dibentangkan sepatut dibincangkan di parlimen telah tergendala, tak dapat. Itu antaranya tentang peluang pekerjaan sejumlah yang sepatutnya boleh diwujudkan seramai antara 500,000, setengah juta. Sekarang perancangan tergendala. Dan bantuan antara 500 ke 3,000 ringgit sebulan. Itu untuk pemandu-pemandu e-hailing, pemandu bas, pemandu lori dan sebagainya. Dan sekarang tak ada. Begitu juga dengan perancangan berhubung dengan bil elektrik yang sepatutnya ada diskaun. And then saya tak tahulah, menurut Tengku Zafrul mungkin dapat dikeluarkan pada hari Selasa. Hari Selasa sejumlah 4 juta ahli-ahli yang mencarum dalam kumpulan Wan Sembilan Pekerja bermula 3 Ogos. Air Citra mungkin dapat dikeluarkan pada hari Selasa. Kita berdoa saudara. Sebab kumpulan Wan Sembilan Pekerja itu bukan duit kerajaan, itu duit kita sendiri. Begitu juga kata Yang Berhormat Tengku Zafrul tentang moratorium yang sedang dalam proses. Tak tahu tapi tak dapatlah nak diteruskan. Perbincangan tidak berjalan. Begitu juga dengan penangguhan premium insurans. Ini penting. Sebab dalam keadaan sekarang, dalam setahun tak ada pendapatan, nak bayar insurans macam mana? Bila tak dapat bayar premium insurans, maka coverage ataupun perlindungan yang dijanjikan dalam sistem tafakul ke sistem apa saja pun dah mungkin tak boleh pakai. Jadi selama hari ini kita mencarum atau kita membayar duit insurans tu macam buang duit kelongkang saja. Ini keadaan saudara, sebab tidak ada ketentuan dari segi dasar Kementerian Kewangan apakah insurans ini menerima moratorium. Kalau mereka kata okey ada moratorium, jadi apa yang dijanjikan oleh insurans tafakul maka terlaksana juga. Tapi sekarang ni tak jadi. Jadi keadaan gini, kalau saudara sakit, selama ini kalau sakit pergi ke hospital ada perlindungan insurans. Tapi bila tak bayar ni, apakah sudah bertentangan, sudah bercanggah dengan perjanjian? Kalau itu dia perlindungan tak ada.
ini menimbulkan keresahan lagi. Begitu juga dengan tentang subsidi upah yang sepatutnya dibayar pada syarikat-syarikat dan sebagainya. Jadi dalam keadaan begini kita mengharapkan, walaupun Parlimen tidak memutuskan sesuatu, saya amat mengharapkan agar KSU dapat melaksanakan dan segera berhubung dengan ketua setiausaha pembendaraan, membincangkan since Parlimen dah tak boleh buat keputusan, tak ada sesuatu yang tuntas, tapi rakyat mesti hidup perlu diteruskan. Jangan abaikan tugas dan tanggungjawab. Kerajaan tetap ada. Sebab tu saya katakan, jangan sesiapa mengatakan bahawa kita nak jatuh kerajaan. Salah. Kita mengekalkan kerajaan, tapi yang dipimpin oleh siapa? Setakat hari ini, UMNO punya ketetapan kita tidak bersetuju, iaitu kerajaan negara kita ini dipimpin oleh Perikatan Nasional. Bagi UMNO, kita mencari upaya agar suatu pimpinan baru yang dapat menerajui di anjung kuasa di Seri Perdana supaya kita dapat memperbaiki kehidupan rakyat. Kita bincang lagi malam besok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam.